Tak beriman dengan hari pembalasan. Kita beriman tak? Beriman, alhamdulillah. Apa bukti kita beriman? Kita beramal soleh. Kita tak buat benda jahat sebab kita takut Allah balas dengan keburukan. Ini tanda beriman, bukan dengan mulut tapi dengan praktikal yang kita lakukan. Dua benda aja Allah kata, mereka la yarjuna hisaba. Yang kedua dalam ayat 28 Allah kata wa kadzabu bi ayatina kitaba. Dua punca tidak bersedia untuk pergi jumpa Allah di akhirat. Yang kedua, Quran tak cara. Quran tak cara. Sebab tu saya panggil tuan-tuan tadi untuk pegang Quran. Sebab wa kadzabu bi ayatin, mereka mendusta dengan ayat-ayat kami. Kita kadang-kadang tak dusta, tapi kita tak tahu yang kita cakap itu bercanggah dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tengok Quran. Baca tapi tak tahu makna. Kita cakap tiba-tiba Quran kita tak bahagi cakap gitu. Silap kita. Kita buat tiba-tiba Quran kata tak boleh. Yang kau duk baca tu tak faham. Ini dah. Pendustaan ini boleh berlaku dengan tidak sedar ataupun dengan sedar. Orang Yahudi dia mendusta Quran dengan sedar. Orang-orang waladhdallin dalam Fatihah tu dia mendusta agama dan Quran dengan tidak sedar. Ada dua benda yang kita kena minta dalam hidup kita, jangan ikut mereka. Yang pertama, bertindak mendustai agama dan Quran dengan sedar seperti Yahudi Nasrani. Yang kedua, bertindak dengan melanggar agama ataupun Al-Quran secara tidak sedar kerana tidak ada ilmu. Waladhdallin. Sebab itu kita diwajibkan baca Quran Fatihah kan. Gitu. Jadi dua sebab Allah kata, antara sebab mereka dibalas setimpal dengan perbuatan mereka dunia. Apa perbuatan mereka ialah kerana mereka semasa di dunia tidak pentingkan akhirat, tak hisab. Yang kedua, mereka tidak mengambil masa untuk memahami Al-Quran sehingga berlaku pendustaan yang berat terhadap kitab Allah. Semua tu Allah kira ke? Ya, Allah kata dalam ayat 29, wa kulla syai'in ahsainahu. Ihsa' ni. Dan semua benda itu kami kira secara satu persatu. Ihsa' ni macam kita buat kaji selidik. Setiap hasil selidik tu dia panggil ihsa' tu. Ihsa', ahsainah. Dia satu persatu hak kita buat daripada pagi tadi sampai petang ni di ihsa', dikira secara satu persatu. Tak ada. Kecualilah benda buruk itu kita minta maaf pada Allah. Allah ambil letak kat lain. Dia tak kira kesalahan. Tapi ada dalam buku tu. Ada dalam buku kesalahan kita. Cuma tidak dihisab. Sebab apa? Sebab kita dah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau hari ni sebelum kita mati, Allah bagi umur sikit kita ni, kita kena istighfar banyak-banyak. Tak maaf. Hak salah banyak ni daripada dulu sampai sekarang. Itu cara kita nak hapus. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Kalau Allah kira tu, kalau nak hapus, sebab itu kata ulama, dalam masa 7 hari kita buat tu, Allah tak masuk lagi dalam senarai buku lengkap. Dia biarkan untuk kita bertaubat. Kemudian lepas pada tu, kalau biarkan begitu, akan dihisab lah, akan dikira. Oleh sebab itu kita kena lepas pagi kita diminta istighfar kan, tiap-tiap lepas sembahyang. Itu kadang-kadang kita tak buat. Contohnya kita kata lepas sembahyang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lengkap tu. Lengkap 3 kali kan. Kita kena dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dua doa ni, astaghfirullah sampai akhir dengan la ilaha illallah, sebenarnya menceriakan, mengembalikan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Tapi kita sibuk, kadang-kadang tak sempat habis waktu. Kan tak sempat habis waktu pagi-pagi. Nampak tak? Hak kita duk baca tiap-tiap. Penting tu. Kemudian bila kita bertemu dalam majlis, kita bincang dengan sahabat-sahabat, minum kopi, sama-sama minum kopi. Sebelum balik, bacalah tasbih kafarah. Kadang-kadang kita usrah je tasbih kafarah, tapi minum kopi tak ada tasbih kafarah. Betul tak? Saya pun tak buat juga kadang-kadang buat Allah. Kita pakat buat tau. Kopi ramai-ramai apa hari ni?
Okey, kita nak balik ni. Tasbih sikit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, subhanakallah, maha suci Allah, la ilaha illa anta. Kami tak akan sembah kecuali Engkau ya Allah. Itu akidah kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka tu maknanya kita minta saat kita duduk awal sampai akhir majlis minum pagi tu, Allah maafkan segala kesilapan kata-kata dan seumpamanya. Wa atubu ilaik, aku balik rumah ni biarlah aku ikut agama. Sesat. Dan semua dosa diampun Allah. Tapi kita tak buat benda-benda gitu. 3 kali je, bukan banyak pun. Hak Nabi buat 3 kali. Ada? Saya nak buat lah. Nak ajak siapa nak ajak minum kopi pagi ni? Kita pergi minum kopi, siap. Anak. Oh berkat duit dia tu. Pahala dia. Saya pun tak buat duit. Mana? Gitu. Jadi, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua hak kita buat diihsakkan satu persatu. Sebab itulah berhati-hatilah kita nak melangkah pagi ni, nak buat apa, berhati-hati semua sekali. Kalau kita tidak bertaubat, apa jadi? Allah kata dalam ayat 30, fadhuqu, rasalah kamu illam tatub, kalau kamu tak bertaubat. Itu tambah tu. Rasalah kamu besok jika kamu tidak bertaubat dan tidak beristighfar. Falan nazidakum illa azab. Besok kalau dosa tidak diampun, tidak bertambah kecuali makin sakit dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita pasal neraka dan keadaan-keadaan dan sebab-sebab neraka. Jelas kan? Jelas kan sebab apa masuk neraka, bagaimana diazab, dan setiap amal dikira satu persatu. Masa tu kalau tak bertaubat akan kita rasa azab yang sangat pedih. Clear tentang akhirat, tentang orang-orang yang jahat. Jadi orang baik, tuan-tuan tengok dalam ayat 31, balik baca rumah lah kan. Ni seronok ni kalau baca ni. Ayat 31 sampai 39. Tuan-tuan balik tengok, sesungguhnya orang bertakwa ialah mafaz. Dialah orang yang pas. Kepas tu, kepas politik ni, mafaz. Orang kata, pas ada sebut dalam Quran. UMNO pun ada. Kan? Parti ada berlaku. Sebab bukan tu. Dia perkataan dekat-dekat. Faqad faz. Ni mafaz ni makna waktu dia memang dia berjaya. Antara kejayaan dia dapat apa? Hadaiq. Dia dianugerahkan kebun-kebun. Berbagai-bagai kebun. Ya Allah, bukan kecil tuan-tuan. Hadiqah ni. Hadiqah. Bukan di sebelah rumah. Besar. Kita ada 2 jenis syurga. Syurga tempat tinggal dia panggil Adnin. Jannatul Adnin. Syurga di belakang rumah tu, seluar Malaysia. Kecil-kecil. Dan itu ada hadaiq. Naik apa? Naik kenderaan ke sungai. Wa anhar tajri min tahtihal anhar. Sungai, ya Allah. Macam mana nak tengok ni, ya Allah? Bukan senang. Kena sabar, kena senyum. 4 perkara kita kena buat kalau nak senang jumpa Allah. Pertama, tolong menolong. Yang kedua, jangan marah kecuali kita sabar. Yang ketiga, maafkan semua kesalahan orang. Yang keempat, banyakkan istighfar dan taubat dalam kesalahan kita. 4 ni kalau kita buat, jamin syurga tuan-tuan. Kita pun tenang, kan? Tak marah ke orang. Saya jadi nazir 12 tahun, masuk tahun yang ke-12 ni, Nazir Masjid Syakiri. Kata mu ni bodoh, kata. Orang marah tak marah, kata biar, bukan masalah aku dia marah, masalah dia. Kan? Imam salah, saya kena marah. Siap salah, saya kena marah. Apa kita salah memanglah kena marah. Kita tengoklah, okey, terima kasih. Buat apa kita marah? Kita bukan diutus untuk marah. Kita diutus untuk selesai masalah. Nah, sebab tu boleh tahan lama. Orang pakai nak buahnya masa politik ni, politik nak buang, politik nak buang. Dia kata saya tu ni. Kata tak apa nak buang lah. Tapi tak terbuang sampai hari ni. Nah, mungkin setahun lagi ya. 12 tahun cukup tu. Fatrah Makkiyah. 13 tahun. Fatrah Makkiyah. Madinah kita hijrah ke Kelantan pula. Kelantan nak pencing lagi. Ini pencing pencing balik Kelantan lah. Lama duduk ke Kuala Lumpur. Gitu kan tuan-tuan. Maknanya ada kebun. Bukan setakat kebun, ada kawaibi atraba. Kawaiba atraba.
Dari sudut kebun besar. Lepas tu tuan kebun, orang puan ramai. Kawaid ni tuan-tuan, masuk dalam kebun, tuan-tuan jumpa bini tuan-tuan yang tak pernah tengok di dunia, bidadari, dia tak pakai baju. Oh, kata-kata tak pakai baju, dah lah tak pakai baju sakut macam putih. Dia kawaid ini ialah wanita-wanita muda yang cantik. Atraba ni turbah ni dia buah dada dia tu nampak. Jangan pergi cari. Ni akhirat. Bukan dunia ni akhirat tuan-tuan. Nak balik cari atrab. Bini kita tidak atrab dah. Nah. Kalau tengok bini tak jumpa dah ni. Ni bini muda. Tapi akhirat lah. Muslimat lagi marah muslimat. Tak, ni akhirat muslimat pun atrab. Dari sudut pasangan dia kawaid, dari sudut kebun, dari sudut pasangan, dari sudut makan ada ka'san dihaqa. Dia ada piala-piala dia minum gelas macam ni dengan berbagai-bagai minuman disebut dalam surah Waqiah. Kalau dari sudut hubungan sesama kita, la yasma'una fiha lawan wala kidzaba. Kita tak dengar orang mujahak, tak ada. Seronok salamun, tahiyyatuhum fiha salam. Seronok hidup dalam syurga Allah. Cuba tengok tuan-tuan, ada kebun, ada isteri yang ramai, ada kenikmatan makan, minuman arak. Dalam surah ayat 16 surah Waqiah kan. Yatufu alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa aba wa ka'sin min ma'in. Minum arak ni ka'san dihaqa. Kemudian cakap ni, Assalamualaikum mak, apa khabar? Allah best kau dulu kita sabar sama-sama, alhamdulillah. Dulu kita bermaaf-maafan, mu marah aku tak marah, kau sabar, alhamdulillah kita duduk dalam syurga. Ini cakapan-cakapan dalam di kalangan ahli syurga. La yasma'una fiha laghwa, tak dengar apa lara. Wala kidzaba, tak ada orang cakap bohong macam ini. Sebab apa semua dapat tu? Jazaa'am mir rabbik, itu adalah anugerah daripada Tuhan kau terhadap amalan yang kau buat 4 perkara tadi. Tolong menolong, satu. Yang kedua, tahan marah kalau berdepan dengan ujian-ujian. Yang ketiga, maafkan semua orang. Yang keempat, dosa ada, minta maaf terus. 4 inilah yang dikatakan jaza'an wifaqa, jaza'an min rabbika ata'an. Syurga yang kita nampak tadi ada kebun, ada wanita, ada kenikmatan makan, seronok hidup, itu ialah ata'an, anugerah daripada Allah. Tapi anugerah itu berbentuk hisab. Ata'an hisabah. Diberi anugerah balasan mengikut amal. Hisab, dia cek. Dia beri ni kerana buat amal ni. Dia beri kerana buat amal ni. Dia beri kerana kamu semayang, kamu puasa, kamu zakat. Ata'an hisabah. Siapa yang beri? Rabbis samawati wal ard, pemberian daripada Tuhan kau, ialah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, iaitu dan langit dan bumi dan benda yang duduk antara langit bumi kitalah. Nah, Ar-Rahman, dia bernama Rahman. Rabbika, nama Rahman. Rahman ni apa makna? Anugerah. Rahman ni rahmat, dia bagi rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma arhamna. La yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Jadi tuan-tuan bacalah. Last kali saya nak sebut, ingat tadi duk baca pada A sampai Z tu, kata Allah, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ni, kata Allah, memberi ingatan yang keras kepada kamu wahai manusia akan azab yang tidak jauh. Azaban qariba ni makna kematian. Bila mati tu duduk dalam kubur, itulah saat kita berdepan dengan ujian. Allahu akbar, takutnya. Azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari itulah setiap orang akan tengok hak dia buat. Yanzur, melihat dengan mata kepala, al-mar'u, seseorang itu, ma qaddamat, apa yang dia buat semasa dunia, dia tak semua. Allahu akbar. Wa yaqulul kafir, lalu orang kafir kata, orang kafir ni sebab dia kena tu. Dia kata, Allah, kalau aku jadi tanah, ya laitani kuntu turaba. Sebab dia tengok binatang-binatang yang buat salah tu dibalas, akhirnya jadi tanah.
Tak jadi binatang. Sekarang ni kalau kata menatang, orang marah kan. Tapi besok dia suka kalau dia boleh jadi binatang. Siapa? Orang kafir. Sebab apa dia suka? Sebab tidak dihisap, tidak dimasuk neraka ke syurga. Mati macam tanah. Lebih baik daripada hidup dimasuk ke dalam neraka pada orang kafir. Pada kita seronok seperti mana disebut dalam ayat 31, 32, 33 sampai 39. Moga-moga surah ini memberi satu semangat pada kita untuk meniti kehidupan yang terbaki ini dengan tolong-menolong, dengan sabar dalam apa jua ujian-ujian, dan dengan bermaaf-maafan sesama kita, bersatu teguh, bercerai roboh dalam bersama tegakkan agama. Kata Allah, an aqimuddin, tegakkanlah agama dalam diri kamu dan keluarga kamu, dalam umat kamu, dan jangan kamu berpecah belah. Itulah nilai kehidupan yang perlu kita lalui buat masa yang terbaki ini. Qul qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak terlewat. Tak nak. Kita jumpa sebulan sekali ya.